Wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Media Hidayah binti Nurizan dan para pelajar KPTM Al-Usta yang dihormati sekalian. Sekali lagi saya memulakan majlis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada para hadirin sekalian kerana menjemput saya untuk menyampaikan ilmu yang saya dapati untuk saya memberi sedikit serba sedikit kepada hadirin yang dihormati sekalian. Sekalung apresiasi saya ucapkan kepada pengarah KPTM Al-Usta, Encik Anwar bin Khairul Nizam dan para barisan pensyarah sekalian. Tajuk saya pada hari ini amatlah berkait rapat dengan zaman teknologi di era ini yang semakin lama semakin canggih. Telefon pintar ini banyak kegunaannya, tetapi banyak kekurangannya juga. Para pelajar juga patut mengenal pasti yang mana ada keburukan atau kebaikan yang ada pada telefon bimbit ini. Banyak sebenarnya kelebihan dan kekurangan telefon bimbit ini. Jika disalahgunanya pasti akan memberi kesan yang amat buruk kepada kita semua. Saya pasti di kalangan para hadirin kita dapat beri banyak orang handphone bimbit kepada kita. Contohnya, setiap orang telefon pintar dapat dijadikan sebagai alat hubungan jarak jauh. Sebagai contoh, telefon pintar membolehkan seseorang itu berhubung sesama orang lain walaupun berjauhan dan secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama manusia. Contohnya, tonton berada di Kuala Lumpur manakala saya berada di Kedah. Tidak kira sama ada waktu, tempat ke jauh ke, boleh menghubungkan antara satu sama lain. Bergantung pada tempat juga. Kalau satu tempat tu tak ada line, tak adalah hubung. Para hadirin sekalian, contohnya kebaikan yang kedua, telefon pintar juga boleh dijadikan sebagai alat hiburan jika digunakan dengan sebaiknya. Sebagai contoh situasi lain, dengan memiliki telefon pintar, kita semua dapat merehatkan minda kita dan mengurangkan stres. Contohnya, tonton drama mendengar lagu, mendengar ceramah-ceramah dari ustaz, para hadirin yang diminati, atau disampaikan oleh ustaz-ustaz dan penceramah yang disertai pada masa yang sama dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Contoh lain juga seperti para remaja zaman sekarang ni, diorang sebenarnya stres belajar, and then diorang menggunakan telefon ini sebagai macam release streskan diorang lah, main game, dengar lagu, macam tu lah. Okey. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, selain itu, penggunaan telefon pintar juga boleh dijadikan sebagai alat untuk melayari internet. Penggunaan internet amatlah penting kepada para pelajar dan guru, terutamanya ketika sewaktu pandemik COVID-19 yang melanda negara Malaysia dengan teruk yang tercinta baru-baru ini. Penggunaan internet amatlah penting ketika itu kerana para pelajar tidak boleh datang ke sekolah kerana dikuarantinkan oleh kerajaan selama mengikut kehendak kerajaan. Bukan itu sahaja, para pelajar juga boleh membuat penyelidikan ataupun tugasan yang diberikan oleh guru dengan mencari di pelbagai sumber-sumber rujukan yang terdapat di internet. Para guru juga boleh menggunakan inisiatif penggunaan internet ini untuk membuat kelas online bagi para pelajar yang tempatnya berada di zon kuning ataupun merah. Tadi saya telah menjelaskan tentang kebaikan telefon pintar.
Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah terlupa akan keburukan telefon pintar ini. Perkara ini berlaku kerana penyalahan guna telefon pintar. Antaranya adalah penggunaan telefon pintar yang terlalu lama akan mengganggu pembelajaran terhadap seseorang murid itu. Malah akan memberi peluang kepada golongan remaja ataupun golongan bawah umur untuk mengakses ke laman sesawang yang tidak memberi sebarang faedah langsung kepada mereka. Contoh keburukan lagi, diorang akan mengakses ke laman sesawang yang tidak mempunyai banyak kebaikan. Contohnya permainan judi dan melayari ke laman web yang tidak memberi sebarang faedah langsung kepada mereka. Seterusnya, apabila menggunakan telefon bimbit dengan terlalu lama, ini akan menjejaskan masalah kesihatannya. Secara fizikalnya, mata kita akan terdedah dengan pencahayaan yang lebih banyak apabila menggunakan telefon bimbit dengan terlalu lama. Bukan itu sahaja, masalah kesihatan fizikal mata ini akan memberi kesan efek yang amat buruk kepada para pelajar, kerana golongan pelajar ini akan terjejas pembelajarannya kerana keletihan mata mereka ataupun rabun jauh ke rabun dekat ke, menyebabkan mereka menjadi kurang fokus di dalam kelas sama ada di rumah ataupun di sekolah masing-masing. Tuan-tuan dan para hadirin sekalian, akhir sekali ialah jika tidak menggunakan telefon bimbit secara yang betul, kerana setengah orang tidak tahu meneruskan masa dan akalnya dengan permainan dan hiburan menyebabkan pelajaran dan kerja mereka bertangguh dari semasa ke semasa. Oleh itu, pihak ibu bapa ataupun pihak yang bertanggungjawab perlulah ataupun wajiblah mereka dengan aktiviti anak-anak mereka dengan lebih serius. Sebagai menggulung segala yang telah saya sampaikan tadi, inilah sahaja saya hendak berkongsi kepada anda semua. Jika saya meneruskan lagi, anda semua pasti akan menjadi keliru. Saya berharap para hadirin dapat memahami segala apa yang saya sampaikan hari ini. Saya berharap dapat dijemput sekali lagi bagi menyampaikan tajuk-tajuk yang berkait rapat dengan pada era masa kini. Dengan ini, saya mengakhiri ucapan saya dengan beberapa rakaat pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun tutur bicara. Anda tersilap, kata tutur bicara. Jari disusun, maaf dipinta.